Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada peminat 12 dan subscriber semua. Aku nak terima kasih kepada peminat 12 kerana bagi peluang kepada aku untuk mengulas game Perak dan Pahang malam tadi. Lepas tu aku pun nak ambil kesempatan nak ucap tahniah kepada JDT sebab dah berjaya menjulang Piala Liga Super untuk kali ke-7. Dan kepada Sapawi Rashid gula kat Portugal tu. Okey, untuk game tadi satu perkataan je. Aku agak kecewa dengan apa yang Dollah Saleh buat pada second half. Daripada taktikal dia memang jelas mula-mula nampak nak bertahan untuk second half. Tapi aku pun tak tahulah. Bila dia dah masukkan Gopi dengan Bunyamin, nampak memang out defend apa semua. Apa yang kita nampak untuk first half dua player yang kita nampak, bagi aku ada 4 Nick Sharif, siapa ni, Miki, Dinesh dengan Ashraf Al-Hafiz. 4 orang ni bagi aku perform memang ada guard Patiban apa semua tu. Nick Sharif memang mantap malam ni, 1 assist dengan 1 goal Lepas tu Miki pun dapat 1 assist, Dinesh dapat 1 goal Bagi aku 4 orang ni memang jadi Ivan Carlos pun bagi aku perform walaupun apa ni, tapi itulah apa ni, Dollah Saleh tak bagi peluang pada diorang untuk buktikan sepanjang 90 minit Memang sebabkan ref malam ni barai sikit sebab semua tackle dia bagi kad kuning. Tu agak mengecewakan sikit game malam tadi. So Dollah Saleh pun bagi aku mungkin dia tak nak ambil risiko sebab dia dalam tempoh 60 minit awal tu aku rasa dah hampir semua player dia kena kad kuning tu jadi tak best Tapi agak kecewa sebab dia keluarkan Dinesh, keluarkan Ashraf tu. Sebab tu defend jadi kekok sikit. Patiban pun dengan Syarif Fikri dia dapat peluang, dapat ruang, memang skor terus Lepas tu apa ni, untuk game malam tadi pula, bila masuk Noor Kamil memang jadi slow Ganti pula dengan Faisal Halim. Memang Pahang second half tak ada attack terus. First half tu sedap main. Perak langsung tak boleh buat game Lepas tu bagi aku Hameliza patut bagi kredit ada berapa save first half apa ni. Lepas tu Pahang agak lucky sebab awal-awal game tu sepatutnya Hergulan dapat foul sebab dia handball kat dalam kotak penalti, tapi ref bersebelahan kepada pihak Pahang. Dan Pahang agak lucky Kalau tak aku rasa lepas gol penalti tu mungkin Perak dia akan buat comeback lagi teruk. Pahang kena kot. Mungkin mentaliti Perak dia akan meningkat sikit confident dia orang. Lepas tu apa ni, bagi aku second half tu agak mengecewakan. Aku tengok kedai, dekat kedai dengan member-member memang stres Kalau kat stadium memang kena maki ni Dollah $40 Tapi tu kita sebagai fans ni anjing mampu menyokong daripada rumah sekarang ni. Mungkin dekat sana apa ni, pihak pengurusan dia lebih tahu apa jadi kat atas padang Mungkin Dinesh dengan Ashraf apa semua tu dia ada fitness tu problem apa. Tu bagi aku rate player mungkin man of the match bagi aku itulah untuk kalau Pahang. Lepas tu seorang lagi Darik ni memang spoil terus tak jadi apa Aku rasa season ni Pahang paling silap untuk Darik tu
Mungkin next season aku rasa Lolah dia kena panggil balik Safwan Baharudin tu. Nampak sangat ada Rick ni tak tahu apa lah. Daripada dulu, daripada sekarang sampai sekarang. Lepas tu apa ni, kalau rate pada player tu, bagi aku bagian defend mungkin sebabkan 10 minit akhir tu aku bagi 6 per 10 lah. Buyami lah aku bagi 4 per 10. Lepas tu Adam Rick aku bagi 3 per 10 lah, tak tahu apa dia buat lah. Azhar Aziz sebab assist dia awal, aku bagi 7 lah. Striker 3 orang tu bagi aku semua top lah, 8 per 10. Tapi masuk nama kami Barai. Okay, sekian saja pandangan aku. Terima kasih. First sekali confirm lah semalam adalah game yang sepatutnya kita kena menang. Sebab bila kita menang, dia akan secure kita punya tempat untuk ke AFC Cup. So yalah, of course lah, siapa tak nak main dekat Asia kan. So apapun, satu sama adalah result yang pada saya okey, tapi sepatutnya kena menang lah kan. Kira dia bukan gembira, tapi orang panggil puas hati lah. So dari segi performance malam, dari segi performance saya rasa first half Mehmet memang overall tactical memang out lah. Sepatutnya apabila bertemu tim macam Pahang, tim yang orang panggil apa, tim solid lah kan, dan kita tahu ada beberapa player yang mantap, macam diorang punya apa, Dema punya jentera tengah kan, Azam Aziz kan. Dan kita tengok first half 3-0 tu memang deserve untuk Pahang. Dan kita tengok backline defense sebenarnya problem dekat Amirul Azhar. Kita nampak semalam banyak serangan, kira mungkin Amirul Azhar semalam out form lah, mungkin bukan hari dia semalam kan. Kemudian kalau kita tengok tactical Mehmet semalam, pada hemat saya memang out. Sebab okay, kita tengok line up formation Mehmet letak semalam 4-4-2, dan 4-4-2 tu adalah Firdaus Sayadi diletakkan sebagai wing dengan Pertiba wing. Kemudian tengah dia tu adalah dua role yang sama kan, iaitu Kenny Palaras dengan Leandro kan. Dan bahagian serangan adalah Syahril dengan Di Paula. Dan pada saya Syahril dengan Di Paula ni ada dua apa mungkin striker lah. So memang nampak jelas lah bahagian tengah semalam memang gap gila. Memang antara memang kosong lah. Sebab kita tahu Syahril dengan Di Paula adalah striker, dan Leandro dengan Kenny adalah defensive midfielder kan. Dan memang semalam kita memang tak ada kreativiti di bahagian tengah. Dan tapi sebenarnya kalau perasan, kebanyakan serangan Perak tu bermula pada Firdaus Sayadi. Tapi bila Firdaus Sayadi diletakkan sebagai wing, itu yang pada saya kesilapan taktikal first half tu. Kemudian kita nampak hujung-hujung perlawanan Mehmet telah menolak Firdaus Sayadi ke tengah kan. Menolak Firdaus Sayadi ke tengah dan meletakkan Di Paula ke wide sikit kan. Dan adalah beberapa serangan yang ni kan, tapi memang tak cukup lah. Dan bila second half, kat sini ya ada punya titik point kan, yang saya nampak okey, Pahang boleh skor 3 biji untuk first half. So kenapa Perak tak boleh kan? Tapi dengan syarat perubahan taktikal lah. Dan Mehmet ambil tindakan yang cepat lah, di mana second half dia tukar player, mengeluarkan Kenny, menggantikan apa nama budak muda tu, lupa dah nama dia. Tapi saya expect Hafiz Ramadan akan masuk. Rupanya tak kan, dia tukarkan dengan budak muda tu. Kemudian defend kanan dia masukkan Idris. So kita nampak Sayadi daripada wing dia tolak ke tengah kan, pair dengan Leandro. So kat situ kita nampak Perak mula bermain dengan cantik lah. So kita memang kekurangan playmaker sebenarnya dalam Perak ni kan. Sebab kalau pasal season sebelum ni kita bergantung pada macam Brandon Guard, kemudian Kereka kan. Mungkin lagi satu Kereka injured agaknya.
So kita nampak Kereka pun semalam ganti masuk gantikan Di Paula yang injured kan. Tapi overall sepatutnya kita boleh menang lah. Sepatutnya kita boleh menang tu saya rasa macam galak. Tapi apa pun menyentuh lagi satu berkenaan dengan striker. Saya rasa Syarif Fikri tengah on form lah. Saya rasa Syarif Fikri season ni dia on form berbanding season lepas. Season lepas kalau kita perasan Syarif Fikri memang kekurangan minit permainan, mana Mehmet jarang menurunkan dia. Kalau turunkan dia pun sama ada letak di posisi wing. So itu memanglah Syarif boleh main, tapi dia tak dapat memaksimumkan kebolehan dia sebagai striker kan. So season ni kita nampak Mehmet berani meletakkan Syarif Fikri sebagai striker dengan Di Paula, dan hasilnya setakat ni 10 gol dalam 10 perlawanan. So purata satu game satu gol tu kira membuktikan Syarif Fikri season ni adalah season dia lah. Dan semalam pilihan saya untuk man of the match adalah J Partiban lah. J Party back. Partiban is back. Kita nampak dua gol tu adalah dua gol yang lawa bagi saya. Dan semalam pun kalau perasan game plan Perak pun sebenarnya banyak berorientasikan pada second half, banyak berorientasikan J Partiban lah. Kalau kita dengar dekat TV kan, kita dengar suara Mehmet ataupun maksudnya coach Perak, dia banyak push Partiban untuk ke hadapan kan. Kalau perasan dengar setiap minit macam go Partiban go kan. So memang semalam memang game play semalam adalah berorientasikan Partiban lah, supaya sama ada Partiban boleh assist dengan kaki kanan ataupun cut inside dengan kaki kiri kan. Dan semalam memang terbukti lah, satu gol daripada kaki kiri, placing memang level-level Messi lah placing tu. Kemudian kaki kanan volley, itu memang dah cukup bukti yang Partiban semalam layak jadi man of the match lah. Gol cantik, dua gol cantik. So memang tak ada apa nak dipertikaikan lah untuk man of the match semalam. So harap Partiban boleh teruskan on form dia untuk Piala Malaysia kan. Dan apapun satu mata tu kira okey lah. Dan saya mengharapkan Kedah kalah. Mengharapkan Kedah kalah, so boleh secure lah. Tapi game last pun tak silap Kedah lawan Perak kan, game last. So apapun saya mengharapkan Perak dapat pergi ke AFC Cup. Ini lagi kan nak pergi Asia. So rating untuk Partiban saya bagi apa lah, 10 tu macam perfect kan. 9 lah, 9 sebab dia memang man of the match lah. Syarif Fikri 8.5 lah. Tu je. Terima kasih kepada pemain K12. Kalau free boleh panggil saya pergi studio lah. Sembang dengan lebih lanjut. Saya boleh datang punya studio Koma ni daripada sini. Boleh. Mengecewakan. Aku sebagai penyokong Pahang memang betul-betul kecewa dengan result tadi. Dan lead 3-0 untuk first half. Second half yang mungkin Pahang ambil mudah dengan merasakan Perak dah tak mampu untuk comeback. Tapi mereka silap dengan perasaan yang cepat puas hati dan juga terlalu memandang rendah pasukan lawan, memakan diri dengan Perak berjaya menjadikan 3 gol untuk menyamakan kedudukan dan memastikan mereka pulang ke Ipoh dengan 1 poin. Apa aku nak cuba cakap dekat sini, kenapa Pahang boleh gagal meraih kemenangan adalah dengan kesilapan coach Dollah Saleh menukarkan pemain yang salah, memasukkan pemain yang salah. Sebagai contohnya Dixon Wakame, yang aku tak faham apa motif coach masukkan dia sebenarnya. Adakah untuk slowkan gameplay? Sebab kita tahu Dixon bukan seorang striker yang berlari. Dia adalah seorang striker yang tugas Dixon lebih daripada satu. Dia macam kau bagi bola dekat Dixon, dia akan dribble, dia akan hold bola untuk tarik 2-3 defense Perak dan memastikan bagi tengah Perak kosong. Dan jika Dixon lepas defense yang kawal beliau, dia akan bagi ke tengah untuk striker center forward lah. Tapi selepas dengan kau lead 3-0,
dengan Perak berjaya menjadikan gol juga. Apa kau cuba nak lakukan dengan memasukkan striker yang macam tu? Faham tak? Daripada kau masukkan striker yang dah slow ke gameplay, apa kata kau cuba masukkan midfielder yang baru ataupun defense yang baru untuk memastikan player stay fresh. Kena tak bermakna kau lead 3-0 game is over. Sebab aku tak tahu kenapa masa Pahang dah lead 3-0 tu, aku masih ada satu perasaan yang merasakan Perak akan comeback. Aku bukan nak merendahkan ataupun memandang rendah pasukan aku sendiri, tapi aku rasa macam aku ada satu insting yang merasa kenapa aku ada rasa yang Pahang akan seri 3-3. Jujur cakap, aku rasa macam kenapa akan seri. Dan semua tu menjadi realiti 3-3. Aku tak percaya sebenarnya. Tak percaya. Satu, kecewa pun ada juga. Satu lagi, apa aku nak cuba cakap ialah berbalik pada kesalahan memasukkan pemain tadi lah. Diorang memasukkan Dixon yang betul-betul aku rasa menjadi punca. Yang bukan punca lah, ini macam kalau diorang memasukkan pemain yang betul, aku rasa perkara ni tak jadi. Betul, sebab kau dah lead 3-0. Dan kenapa kau perlu untuk slowkan gameplay kau? Sebab Pahang yang aku perasan 2-3 game lah, 2-3 game sebelum ni, sejak bertemu PJRM, pada first half mereka akan bermain baik, second half mereka akan slowkan gameplay mereka, even diorang ketinggalan ataupun diorang lead. Sedangkan kau lead pun kau dah slowkan gameplay, apatah lagi time kau ketinggalan. Tapi cerita tadi, kita dah lead 3-0, memang aku rasa dah separuh kaki untuk meraih kemenangan. Tapi mungkin player lost focus ataupun entah, aku tak tahu apa yang mereka cuba lakukan. Tapi aku rasa mungkin mereka mengambil mudah, dan mereka merasakan Perak tidak mampu untuk comeback semula. Aku rasa itu merupakan salah satu punca lah kenapa 3-3 ni boleh terjadi. Terlalu memandang mudah keupayaan lawan. Sebab kita tahu Perak yang tengok on form sekarang, minggu lepas 5-1 bertemu Fedah, dengan Syarif Fikri pula yang tengok on fire. Sebab tu aku cakap kenapa masa Pahang lead 3-0 tu aku merasakan Pahang takkan menang sebenarnya. Sebab aku ada satu insting yang Perak bukan sebuah pasukan yang kau mudah tewaskan. Sejujur cakap, bila kau bertemu Perak adalah pasukan yang liat, yang mungkin kau nak menang tu susah sebenarnya. Untuk pasukan Pahang lah, dengan Pahang yang mempunyai pemain muda, yang ditambah pula pemain senior yang cuba untuk membantu nak guide player-player muda ni. Aku jujur lah, aku bukan apa, tapi memang betul-betul kecewa aku untuk game tadi. Sebab sepatutnya Pahang dah boleh menang, dan mungkin nombor 2, nombor 3 tu mungkin Pahang lepas untuk kalau Pahang meraih 3 poin tadi. Tapi itulah, terlalu sifat ambil mudah, memandang rendah keupayaan lawan, memakan diri 3-3, 1 poin yang bagi aku memang betul-betul rugi. Sebab kita sebenarnya dah boleh menang sebenarnya, betul-betul boleh menang 3-0. Tapi itulah, aku tak nak cakap apa, tapi memang betul-betul kecewa lah aku dengan gameplay tadi. Dan untuk player man of the match, walaupun dia ada sama, aku merasakan Azam masih player man of the match. Ada Azam, memang aku tak nak cakap apa. Barisan mid tu aku sedar memang betul-betul mengharapkan Azam je. Dia macam nadi tau. Masa aku macam apa-apa hal Azam okay. Bila boleh defense Pahang, bagi Azam, okay, segalanya serah kepada Azam akan create peluang. Tapi kau tak boleh harapkan Azam sangat. Bila dah terlampau harapkan Azam, kita tak boleh expect Azam akan perform setiap game dan setiap minit permainan. Kadang-kadang dia akan down juga, dia akan struggle juga. Tapi untuk game ni aku bagi Azam 8/10. Memang such a good playmaker. Untuk rating terendah, aku boleh bagi barisan pertahanan. Betul-betul kecewa lah bagi aku sebenarnya. Aku boleh bagi 3/10. Dan untuk referee, aku rasa semuanya bermain baik. Referee menjaga permainan dan tempo yang sangat-sangat cantik bagi aku lah. So aku boleh bagi ref 6/10. Overall memang okay.
next game, last game untuk Liga Super bertemu Terengganu di Gombadak away. Tough game untuk Pahang. Terengganu mungkin mereka ada sedikit kelebihan dengan mereka squad yang mereka ada sekarang. Untuk Pahang mungkin agak sukar, tapi kita tengok macam mana pergi je. Aku rasa sampai sini saja video aku. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih pemain ke-12 sebab jemput aku lagi untuk reaksi penyokong ni. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum. Bertemu sekali lagi dengan Pak Nal ya. Pada malam ini Pak Nal ingin mengulas perlawanan antara Perak bertemu dengan Pahang yang berakhir sebentar tadi dengan keputusan 3-3. Jadi keputusan yang pada malam ini pada Pak Nal amat adil lah bagi Perak. Apa yang Pak Nal lihat tadi, perlawanan dia cukup sengit lah, dan mendapat tentangan kedua pasukan. Di separuh masa pertama Pahang menguasai perlawanan ya dengan 3 gol tanpa balas daripada Perak lah. Dan pada separuh masa yang kedua, giliran Perak pula menguasai perlawanan dengan 3 gol tanpa balas daripada Pahang. Jadi keseluruhan perlawanan pada malam ini pada Pak Nal amat sengit lah. Dan sebagaimana komen Pak Nal sebelum ini, tim Perak lah, bagi tim Perak sebenarnya boleh bangkit jika bermain dengan sebuah pasukan. Jadi pada separuh masa pertama kalau kita lihat memang tak ada inilah keserasian antara pemain, belum mendapat rentak lah, senang cakap kan. Sebagaimana contoh, banyak bola yang tersekat, through passing yang tak sampai kepada pemain, dan dapat dipintas pemain lawan. Tapi di separuh masa kedua Perak bangkit dengan speed yang lebih laju, rentak yang rentak yang lebih laju, dan kawalan bola yang jitu. Jadi di situ kita dapat lihat peningkatan dari pasukan, dari keseluruhan pemain lah di situ. Dan Pahang cuba untuk menyaingi, namun pemain-pemain Perak dapat mematikan langkah-langkah Pahang lah. Bagi saya, pemain-pemain pada malam ini pada separuh masa pertama memanglah kita nampak ada player yang tak konsisten. Tapi separuh masa kedua kita dapat lihatlah mereka bangkit. Mungkin di bilik persalinan mendapat torture daripada Mohamed Durkheim jurulatih, tak tahulah kita kan. Jadi kita nampaklah perubahan tu. Cumanya kadang-kadang kesilapan-kesilapan yang tak sepatutnya berlaku dilakukan oleh player, seperti tackle-tackle yang keras, kekasaran yang tidak perlu. Itu merugikan pasukan lah. Contohnya kad kuning yang bertaburan malam ini dilihat, kad kuning yang tak sepatutnya diterima. Contohnya tidak perlu men-tackle pemain lawan dalam keadaan tidak ada sepatutnya lah. Contohnya bola yang biasa-biasa aja, tapi nak direbut sampai nak tackle pemain lawan, melainlah dah depan gol tu kan. Tu tak kisahlah. So nak tackle pun lantoknya lah ya. Sebab kalau masuk gol naya lah, kalau tak gol pun penalti pun tak apalah, itu tak apa. Jadi kad kuning yang tak sepatutnya lah pada Pak Nal.
Pak Nal pun pakai baju perak. Dia semangat kalau ada perlawanan kan. Jadi pada keseluruhannya player-player Pak Nal puas hatilah. Puas hati. Di hujung-hujung perlawanan tadi adalah berlaku sedikit kekasaran dan pergeseran lah antara kedua-dua pasukan. Itu normal lah dalam perlawanan. Tiap-tiap mana game pun memang ada je begitu. Tapi tidaklah membawa kepada budaya di dalam pasukan mana pasukan lah. Patutnya pergeseran macam tu segeralah dimatikan oleh pengadil. Peranan pengadil pun perlu. Sebagai contoh tadi, dalam game ini pengadil pun ada membuat keputusan-keputusan yang tidak tidak tepat. Sebagai contoh pada perlawanan tadi, separuh masa pertama, bola ada terkena tangan pemain pasukan Pahang. Sepatutnya diberikan sepakan penalti, tetapi ini tidak berlaku. Jadi Perak terlepas peluang untuk menjaringkan gol lah. Itu salah satunya lah. Sebagai saranan saya, harus ditingkatkan lagi lah mutu pengadilan Liga Malaysia ni lah. Jadi keputusan pada malam ini 3 sama, 3 Perak, 3 Pahang adalah adil bagi kedua-dua pasukan, oleh kerana mereka bermain bermati-matian lah. Khususnya kepada Pahang pada separuh masa pertama dan Perak pada separuh masa kedua. Tahniah lah Pak Nal ucapkan kepada kedua-dua pasukan. Dan itulah sahaja komen yang dapat Pak Nal berikan pada malam ini, kerana keputusan 3 sama ini adalah tidak mengecewakan lah pada Pak Nal, memandangkan perlawanan tadi begitu sengit. Okey, sekian saja komen Pak Nal untuk pasukan Perak pada malam ini. Khasnya untuk perlawanan di hujung-hujung game ni lah. Ada satu lagi baki perlawanan kan. Harap-harapnya Perak dapatlah mengekalkan rentak dan mengakhirinya di tempat yang kedua untuk menjadi naib juara. Okey, sekian sahaja. Salam hormat dari Pak Nal.